Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari washrah bihi sadri wasta'mil bihi badani wa atliq bihi lisani wa qawwi bihi azmi bihawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik ya arhamar rahimin. Ya. Kita teruskan ayat yang kita baca semalam, yaitu ayat pertama daripada surah Ar-Rahman. Dan pada pagi ini kita sambung pada ayat 6, wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu dan an-najm. An-najm ni pokok tumbuhan yang melata. Wasyajaru dan pokok-pokok kayu-kayan, pokok-pokok besar. Syajaru yasjudan, masing-masing tunduk patuh kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana juga kita dapat lihat barang-barang yang ada di muka bumi, di udara, di langit, di dalam bumi, semuanya menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang paling dekat sekali untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan jalan memerhatikan kepada ciptaannya. Kita tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kasar, tetapi kita dapat melihat makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang semuanya aneh. Semuanya menunjukkan kebesaran Allah dan kekuasaannya. Jalan ini paling singkat. Mungkin jalan kita belajar menerusi sifat 20 memerlukan sedikit berfikir. Berbagai-bagai pendekatan boleh kita capai. Tidak perlu kita ubah daripada sifat 20 kepada tauhid uluhiyah, rububiyah, tauhid af'al, sifat, dan tak perlu pula sebaliknya. Ini merugikan kita. Kadang-kadang oleh kerana semangat ta'assub, kita tak mahu pakai tauhid uluhiyah dan rububiyah. Itu tauhid kononnya, ini tauhid orang wahbi. Kita mahu tauhid sifat 20, wujud kidam baka. Ini buang masa sebenarnya, buang masa. Kita boleh bercakap juga, ada lagi satu pilihan, iaitulah tak perlu semuanya itu, tapi perlu kita memahami semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada ini. Langit, Al-Quran memberi kepada kita kaedah mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan jalan ini. Wasyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa rafa'aha wa wada'al mizan, hinggalah seterusnya. Wa huwa alladhi khalaqakum min nafsin, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum. Banyak ayat-ayat yang menyatakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah jalan ini lebih serasi dengan fitrah manusia? Malah tauhid uluhiyah dan rububiyah itu pun pendekatannya adalah pendekatan melihat kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita pergi kepada an-najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu dan pokok yang tidak menjalar, mendatar. Pokok-pokok tumbuh-tumbuhan yang melata, an-najmu. An-najmu lagi satu maknanya bintang. Boleh juga kita terjemah wan najmu dan bintang, wasyajaru dan pokok boleh. An-najmu, setengah ulama menyatakan an-najmu di sini bukan bintang tapi pokok kecil. Pokok yang disebutnya dalam bahasa Arab
an-najmu asy-syajarul an-nabatu allati la saqalaha, pokok-pokok tumbuh-tumbuhan yang tidak ada betis baginya, dia melata di atas bumi. Ini an-najmu. Boleh juga kita katakan an-najmu makna bintang. Kalau bintang sesuailah pula, sesuai dengan ayat sebelum ini menyebut asy-syamsu, al-qamaru, matahari, bulan, an-najmu bintang. Kalau kita katanya an-najmu dengan bintang, sesuai dengan ayat sebelumnya. An-najmu dengan arti pokok-pokok yang melata, pokok-pokok yang melata sesuai dengan perkataan asy-syajaru kemudian. Sama ada an-najmu dengan arti bintang ataupun dengan arti pokok-pokok yang melata, boleh, ataupun dengan arti bintang. Kedua-duanya boleh dipakai di sini dan menunjukkan kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang aneh, bintang. Tidak kurang juga anehnya pokok-pokok yang melata. Pokok yang melata ni pokok tembikai, kita katanya tembikai. Ini pokok melata. Ada hikmatnya Tuhan jadikan begitu, kerana buahnya besar. Dia tak mampu sebenarnya nak angkat batang. Kalau dia mau batang, pokok ni mau batang seperti pokok kelapa, tentulah dia tinggi. Macam mana buah tembikar boleh jadi tinggi sedangkan dia memerlu air dari dalam bumi. Jadi maulah pokok ini tiada batang baginya, buahnya terlalu besar. Dan banyak buah-buah yang seumpama ini, buah labu, dan kebanyakan sayur-sayuran yang berupa buah ini datangnya daripada pokok-pokok yang melata. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pokok-pokok ini ada sunnah baginya, ada peraturan dia patuh kepada peraturan itu, maknanya dia sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk Allah dalam bumi ini, di bumi ini, sujud patuh pada Allah Subhanahu wa taala, sama ada secara rela ataupun dipaksa rela. Walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi. Semua barang yang ada dalam bumi dan dalam bumi ini sujud pada Allah Subhanahu wa taala, tau'an wa karha. Ada yang sujud tu dengan secara sukarela, tau'an au karha, ataupun dengan dipaksa rela. Manusia dipaksa rela, tetapi lain daripada manusia, pokok-pokok ini tidak dipaksa rela, tapi dengan senang hati dia sujud patuh pada perintah Allah. Sunnatullah, sunnah Allah pada pokok-pokok ini merupakan ketaatan, ibadat mereka, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bergerak dan dia berjalan menurut peraturan Allah Subhanahu wa taala, dia bergerak. Ini semuanya namanya patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita pergi lebih lanjut lagi, pokok-pokok yang melata bukan hanya berfaedah kepada manusia untuk kita jadikannya sebagai sayur-sayuran, pokok bayam, pokok labu, pokok macam-macam lagi, petola, yang panjangnya, yang pendeknya, boleh dibilang semuanya ini masing-masing mempunyai sunnahnya, mempunyai peraturannya. Sama ada peraturan ini untuk kita jadikannya sebagai makanan ataupun kita jadikannya sebagai ubat. Khasiat masing-masing ini merupakan ibadatnya, merupakan ibadat bagi makhluk-makhluk yang berupa an-najmu dan asy-syajaru ini. Tetapi bagi manusia, oleh kerana dibekalkan kepadanya akal, maka Allah Subhanahu wa taala memberi kepadanya cara beribadat yang lebih mulia. Yang lebih mulia lagi, dia ada dengan kata-katanya, ada pergerakannya, ada pula niat hatinya dalam itu. Tetapi selain daripada manusia, pokok-pokok umpamanya tidak ada, yang ada padanya sunnah, peraturan. Peraturan ini jika dia manusia menggunakan peraturan yang ada pada
bahan-bahan yang kita lihat, pokok-pokok yang menjalar dan yang tidak menjalar, sudah tentu akan membawa faedah yang sangat besar kepada kita, kepada manusia. Di dalam hadis, dalam Al-Quran banyak menyebutkan pokok-pokok ini, pokok-pokok, dan kebanyakannya disebut sama ada di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran dalam bentuk ubat-ubatan. Ubat-ubatan. Kita sebutlah misalnya di dalam Al-Quranul Karim menyatakan, pertama sekali Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia supaya memerhatikan sunnatullah. Qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Telah berlaku sebelum kamu, maka jelajahilah kamu di muka bumi ini, kamu akan lihat bagaimana akibat para pendusta. Orang-orang yang mendustakan Al-Quranul Karim, banyak perkara yang mereka tidak dapati padanya. Sedangkan perkara-perkara yang ada pada pokok, sebab ayat ini mengenai pokok kecil dan pokok besar, banyak membawa faedah kepada manusia. Antaranya boleh dijadikan bahan-bahan ubat. Salah satu daripadanya, Al-Quran menyebut yaqtin, wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Tatkala Nabi Yunus alaihi salatu wassalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut ikan, dia dikeluarkan ke pantai, kemudian Allah Subhanahu wa taala naikkan dekatnya satu pokok namanya pokok yaqtin. Yaqtin ini pokok labu. Dan dalam kajian menyatakan labu ini sangat berfaedah kepada orang yang berpenyakit lumpuh. Dikatakan Nabi Allah Yunus alaihissalatu wassalam, setelah dia diselamatkan dari perut ikan dan dari dalam laut sekian lama, dia dapati pokok yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dekatnya sangat berfaedah. Daunnya dan buahnya yaqtin namanya, yaqtin. Dan ini pun disedari dalam perubatan lama orang Yunan. Mereka menggunakan buah ini sebagai bahan yang sangat penting dalam perubatan mereka. Dalam Al-Quranul Karim menyebutkan pula misalnya wa huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai', hinggalah seterusnya ayat menyebutkan az-zaituna war-rummana mustabiha wa ghaira mutasyabih unzuru ila samarihi, hingga akhir ayat. Ar-rumman dan a'nab, buah anggur dan buah zaitun. A'nab wa zaituna wa rummana dan delima. Ibn Hajar Al-Asqalani bila ditanya apakah rahsia, apakah ubat, makanan yang boleh membantu untuk menguatkan ingatan, Ibn Hajar kata pengalamannya, dia tidak nyatakan dengan pengalamannya ialah pengambilan a'nab, buah anggur ini sangat cepat katanya untuk menguatkan ingatan. Dia menghafal, dia membaca, selalu menjadi bekalannya ialah buah anggur. Nah, selain daripada itu kita dapati pula di dalam hadis menyebutkan pokok-pokok. Pertama sekali Nabi SAW menyuruh supaya orang-orang sakit ini carilah ubat, kerana tidak ada penyakit tanpa ubat. Hanya satu saja yang tidak ada ubat, iaitulah namanya Al-Haram. Al-Haram ni tua, rupanya tua ni penyakit juga ni, penyakit yang tak ada ubat, tua. Tetapi ada lagi yang muda di samping tua itu. Di samping itu ada di sampingnya juga perkara-perkara yang muda yang tak nampak. Yang nampak tu tua. Nafsunya sentiasa muda. Nabi menyebutkan lagi antaranya, alaikum bihadhil hubaibati sauda fakhudhu minha khamsan aw sab'an fashaquha thumma qturuha fi anfihi biqatarati zaitin fi hadzal janib. Ini hadis Nabi. Nabi kata ambillah biji-biji kecil ini, katanya biji-biji hitam ni yang sekarang kita sebutnya al-habbatus sauda. Dalam hadis menyebutkan ambillah 5 biji ataupun 7 biji
kemudiannya tumbuk supaya dia hancur, kemudiannya letakkan dalam hidung beberapa titik minyak katanya. Aisyah radhiyallahu taala anha pula menyatakan biji-biji ini dikata syifa'un min kulli da', ubat bagi semua penyakit. Kemudiannya Nabi menyebutkan pula ada namanya alaikum bis sana was sanu fa inna fihima syifa'un min kulli da'. Hendaklah kamu ambil pokok yang ada di Mekah, pokok sana namanya. Pokok sana ni kalau orang Mekah dikatanya sana maki. Sana maki ni di sini pun ada kedai-kedai orang India, pokok daun sinamaki katanya sebut. Sinamaki ni pokok sana yang ada di Mekah. Pokok ini sangat berfaedah untuk mengubat penyakit-penyakit, kecuali asam saja. Asam tu maknanya mati. Demikian juga kita dapati pokok-pokok dalam perubatan Melayu. Perubatan Melayu pun banyak juga ubat-ubatnya. Kita pun nak pukul 7 dah, ubat ni tak boleh nak cakap banyak-banyak. Pokok-pokok seperti pokok mengkudu, misa kucing laginya, berapa laginya, kacik Fatimah lagi, tongkat Ali lagi, semuanya ini pokok-pokok yang sangat berfaedah. Yang berfaedah, dipercayai orang Melayu menggunakan bahan-bahan ini, ubat-ubatan dalam mengubati penyakit-penyakit mereka. Dan selain daripada itu banyak lagi ubat-ubatan yang tersimpan di dalam perbendaraan lama, dalam kitab-kitab lama yang diterjemahkan daripada bahasa Ibrani, daripada bahasa Yunan, dan semuanya ini dikaji, tetapi milik orang Islam. Kebanyakannya buku-bukunya sudah hilang dalam beberapa peperangan yang lalu. Jadi apa yang kita nak sebutnya di sini, apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan an-najmu wasyajaru yasjudan, ini telah dibuktikan oleh manusia menerusi satu bidang yang namanya bidang perubatan. Tetapi oleh kerana orang Islam ini dalam peperangan mereka banyak yang ditewaskan oleh musuh, maka ilmu juga terpendam, tidak dapat dikemukakan dan tak dapat dibuat satu kajian lanjut tentangnya. Itulah dia beberapa perkara yang ada kaitan dengan ayat ini, dan insyaallah pada suatu masa yang lain kita boleh bicara lagi tentang at-tibbun nabawi. Dan at-tibbun nabawi ini juga merupakan satu bidang ilmu yang diperkenalkan oleh setengah ulama berasaskan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dulu. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.